Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur setingginya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang mulia ini kita diizinkan untuk bersua kembali dalam rancangan Sempurnakan Akhlakmu. Untuk makluman bersama, kita telah pun menyelesaikan satu bahagian daripada perbincangan Sempurnakan Akhlakmu di bawah tajuk adab. Ya, di mana di sana kita telah mendengar 21 slot ya yang dibentangkan oleh para asatizah kita berkenaan dengan adab-adab seorang muslim. Kali ini rancangan kita akan diteruskan lagi dengan berbicara tentang akhlak secara khusus. Sebagai memulakan perbincangan akhlak ini, saya selaku pengarah Yayasan Amanah Tok Kenali akan berbicara sedikit tentang konsep akhlak dalam Islam dan dalil-dalil ataupun hujah yang menyatakan betapa pentingnya akhlak bagi seorang muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seorang penyair Arab yang bernama Syauqi pernah mengungkapkan satu kata-kata indah berbunyi, innama al-umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Yang bermaksud hanya saja kemuliaan dan kehebatan sesuatu umat itu terletak kepada akhlak mereka. Bila mana hilanglah akhlak daripada mereka, maka hilanglah kemuliaan tersebut. Menunjukkan kepada kita bahawa pentingnya akhlak ini ialah dia menggambarkan mulia ataupun tidak sesuatu umat. Bila mana umat itu berakhlak, maka mulialah umat tersebut. Sebaliknya, bila hilang akhlak daripada mereka, maka hilanglah kemuliaan umat tersebut. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai permulaan, insya-Allah saya akan beritahu tentang akhlak itu sendiri. Kenapa kita berbicara tentang akhlak? Tak lain tak bukan kerana akhlak ini adalah merupakan satu bahagian penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya berada dalam agama Islam secara keseluruhan. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafatan. Kafah dengan maksud secara keseluruhannya. Bila kita melihat kepada Islam itu sendiri sebagai agama yang sempurna, ya, di antara bahagian penting, juzuk penting dalam Islam, yang pertamanya ialah akidah, ya, ataupun iman. Yang keduanya ialah ibadah ataupun syariah. Dan yang ketiganya ialah ihsan ataupun akhlak. Ya, dulu kita bincang berkenaan dengan rukun agama. Kita tahu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Bila ditanya apakah rukun agama, berapakah rukun agama? Rukun agama 3. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Dalam istilah lain, akidah itu disebut sebagai iman, ya, ibadah disebut sebagai syariah, dan juga ihsan itu ataupun akhlak itu disebut sebagai al-ihsan. Nak beritahunya bahawa akhlak adalah sebahagian daripada Islam, dan mahu tidak mahu kita kena pastikan, ya, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya juga nak menyatakan di sini bahawa
akhlak sebagaimana yang disebut oleh Syauqi tadi, ia merupakan penentu kepada baik buruknya sesuatu umat. Apatah lagi kita umat Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang tinggi dan tidak ada lagi yang tinggi daripada Islam. Maka sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman, kita wajib menunjukkan kemuliaan kita, menyerlahkan kehebatan kita. Dan hebat kita di mana? Hebat kita bukan sekadar kita mendakwa kita beriman, bahkan kita mesti buktikan iman kita dengan akhlak dan juga perilaku peribadi kita yang menjadi contoh kepada manusia. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apakah itu akhlak sebenarnya? Kalau kita belajar ilmu akhlak, kita akan lihat beberapa takrif yang didatangkan oleh para ulama berkenaan dengannya. Yang pertama saya nak ambil seorang ahli falsafah Islam yang tersohor yang bernama Ibnu Miskawih. Beliau telah menyatakan akhlak ini merupakan keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Saya ulang, keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan. Perbuatan itu mungkin perbuatan baik dan mungkin perbuatan buruk. Dan perbuatan itu lahir tanpa perlu berfikir dan juga perlu meneliti sesuatu, tanpa pemikiran dan juga penelitian. Dia lahir secara spontan. Itu kata-kata Ibnu Miskawih. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah memperincikan lagi ta'rif akhlak dengan berkata, akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan juga penelitian. Hampir sama dengan Ibnu Miskawih tadi. Kemudian Al-Ghazali tambah sikit. Bila perbuatan yang terkeluar itu, perbuatan yang terkeluar daripada jiwa itu merupakan perbuatan yang baik dan terpuji, menurut syarak dan juga akal, perbuatan itu dinamakan sebagai akhlak yang terpuji. Al-akhlaq al-mahmudah. Sebaliknya, bila terkeluar daripadanya perbuatan yang buruk, ataupun perbuatan yang jahat, maka akhlak itu dinamakan sebagai akhlak yang buruk ataupun akhlak yang mazmumah, yang terkeji. Itu kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maksudnya kat sini saya nak nyatakan bahawa akhlak itu merupakan sifat yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa perlu pemikiran, penelitian dan juga paksaan. Ia lahir secara spontan. Maka untuk melahirkan akhlak yang sedemikian rupa perlu kepada tarbiyah, perlu kepada kebiasaan, latihan sejak daripada kecil. Bila mana diajar, dilatih, dididik dengan akhlak Islam yang sempurna, akhlak Islam yang mulia, maka dia terbiasa dengan akhlak itu. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, dia akan menjadi seorang yang baik, menjadi seorang yang berakhlak sebab dah biasa dah. Tapi kalau kita terbiasa hidup dalam suasana akhlak yang buruk, maka secara mudah dia akan melakukan perkara-perkara yang buruk. Itu yang dikatakan sebagai akhlak dari segi definisi ataupun ta'rifnya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beralih kepada dalil pula. Ada sana terlalu banyak dalil dalam Al-Quran, dalam hadis berkenaan dengan akhlak ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita dengan akhlak. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang luhur. Nabi contoh utama kita, dan di antara perkara menonjol yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada kecil sehinggalah dewasa ialah akhlak baginda. Baginda digelar dengan Al-Amin, Kerana apa? Kerana akhlak baginda.
Dan siapakah yang mentarbiah, mendidik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak lain tak bukan ialah Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku lah yang mendidikku, maka dia, yakni Allah, memperelokkan didikannya terhadapku. Kalau kita kaji sirah, ya, sejak daripada sebelum kelahiran lagi Allah didik Nabi. Allah pastikan keturunan Nabi merupakan keturunan yang terbaik. Ya, kemudian Nabi, ya, dilahirkan oleh ibu ataupun ibu dan juga bapa Nabi merupakan dua orang manusia yang tidak pincang akhlaknya. Ya, hasil gabungan dua orang, suami isteri, melahirkan anak yang terbaik. Dalam kandungan Allah tarbiyah Nabi lagi, ya, dengan mewafatkan ibunya, mewafatkan bapanya. Ya, dan tarbiyah itu berlaku secara tidak langsung, ya, dalam keadaan mengandung, ya, Aminah, ibu pada baginda sallallahu alaihi wasallam, kehilangan suami tercinta, dan secara tak langsung mendidik Aminah supaya tabah, sabar, ya, berdikari dalam hidup. Maka itu serap masuk kepada Nabi yang sedang dikandung. Ya, ini juga merupakan tarbiyah. Sedari kecil Nabi kita dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad, dididik dengan suasana kampung yang tidak mendorong Nabi untuk melakukan kejahatan. Ya, semua itu merupakan akhlak, merupakan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah bila Nabi berumur 6 tahun Allah wafatkan ibunya pula, juga untuk akhlak, menjadikan Nabi seorang yang cekal, sabar, tabah, ya, berdikari dalam hidup. Sehingga diceritakan di rumah Abu Talib, ketika baginda dibesarkan oleh bapa saudaranya, sedangkan Abu Talib mempunyai anak yang ramai. Ya, ketika makan, ya, baginda tidak akan makan sehingga semua anak-anak Abu Talib makan terlebih dahulu. Dan yang menariknya, baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan umurnya 8 tahun itu, di rumah Abu Talib, dia tidak duduk percuma di rumah bapa saudaranya, bahkan dia bekerja sebagai penternak kambing dan mengambil upah duit-duit shilling, ya, daripada empunya kambing, dan dihimpunkan duit-duit shilling itu dalam satu uncang. Cukup masa Nabi kita berikan kepada bapa saudaranya, "Pakcik, ini duit saya simpan kerana pakcik jaga saya, beri perlindungan pada saya, maka saya berikan duit daripada pakcik." Maka Abu Talib bila melihat keadaan itu, menangis Abu Talib. Kata Abu Talib, "Wahai Muhammad, pakcik tak sanggup terima duit kamu. Bahkan pakcik dah anggap kamu seperti anak pakcik sendiri. Bahkan di antara anak-anak pakcik yang ramai ni, kamulah yang paling pakcik sayang." Kenapa? Akhlak. Ya. Akhlak yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam sejak daripada kecil lagi. Tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis pun banyak, ya, menceritakan tentang akhlak. Ya, antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Ya, hadis ini zakarahu al-Baihaqi fi Sunanil Kubra. Maksudnya, hanya kalau kita ngaji Arab, nahwu sikit, ya, kalimah innama itu maksudnya adatul hasar. Adatul hasar ni maksudnya nak mengkhususkan sesuatu. Maksudnya apa? Nabi kata, hanya aku diutuskan tak lain melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Mana Nabi SAW menegaskan tujuan utama perutusannya ialah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam erti kata yang luas, termasuklah menyempurnakan akidah, syariah dan sebagainya. Jadi akhlak disebut secara khusus nak menyatakan pentingnya, ya, akhlak dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Ya, hadis rawahu Tirmidzi. Yang bermaksud, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan Allah di hari akhirat berbanding dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia inilah mampu memberatkan timbangan amal kita di hari akhirat kelak. Ya. Dan banyak lagi kalau kita nak lihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
menyebut tentang akhlak memang banyak. Saya boleh sebut satu lagi lah. Di antaranya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Ya. Hadis rawahu Muslim, yang bermaksud sesempurnanya seorang mukmin itu ialah mana akmalul mu'minina imanan. Iman yang paling sempurna pada seorang mukmin itu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi tak syak dan ragu lagi bahawasanya akhlak ini teramat-amat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu di antara perkara-perkara asas berkenaan dengan konsep akhlak dalam Islam. Cuma saya nak jelaskan di akhir ini sebagai kesimpulan dan juga penutup. Kita melihat mutakhir ini masyarakat kita dalam suasana yang amat membimbangkan. Tak kiralah muda ataupun tua, semua mereka berhadapan dengan masalah sosial yang meruncing. Jadi Yayasan Amanah Tok Kenali kami diamanahkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan untuk memikirkan bagaimana cara dan kaedah menangani gejala sosial, terutamanya akhlak dalam masyarakat. Di antara usaha kami ialah kita buat rancangan sebegini rupa, dan kita cuba pastikan apa yang kami lakukan ini disebar luas kepada masyarakat, supaya masyarakat faham pentingnya akhlak. Dan insya-Allah lepas ni asatidzah kita yang akan bersama dengan kita dalam rancangan ini akan menyentuh akhlak-akhlak yang utama yang perlu ada pada kita semua sebagai umat Islam. Apatah lagi kita di Kelantan, ya. Di Kelantan ni orang tengok sebuah negeri yang dipimpin oleh ulama sejak daripada zaman Tok Guru lagi sehinggalah sekarang. Maka mahu tidak mahu kita selaku rakyat Kelantan wajib berakhlak. Bermula daripada kepimpinan kerajaan sampailah kepada masyarakat kampung. Pastikan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Apa-apa masalah yang berlaku dalam masyarakat, cuba kita tangani dengan baik. Ya, gejala-gejala sosial yang berlaku, ya, insya-Allah kita cuba pastikan dapat ditangani melalui agensi-agensi kerajaan yang ada. Dan saranan saya kepada kita semua, ya, marilah sama-sama kita menjadi ejen kepada kerajaan negeri kita, ya, untuk memastikan semua rakyat Kelantan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wujudkan suasana tegur menegur, nasihat menasihati, ya, supaya dengan itu kita terbiasa dengan akhlak yang mulia. Dan bila kita berakhlak, maknanya tak dinafikan lagi lah, kita akan menjadi umat yang hebat, umat yang mulia di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Saya tegaskan untuk akhir ini kata-kata yang saya telah sebut di awal tadi, iaitu kata-kata Syauqi, seorang penyair Arab yang tersohor, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ya, kalau boleh saya minta penonton hafal kata-kata ini. Ya, maksudnya hanya saja kehebatan, kemuliaan umat itu terletak pada akhlak mereka. Ya, bila mana hilanglah akhlak daripada mereka, maka hilanglah kemuliaan tersebut. Maka pastikan kita tetap mulia dengan akhlak yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Jangan sampai kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mazmumah, akhlak yang terkeji, yang dilarang oleh agama. InsyaAllah akhlak yang mahmudah ini akan disyarah, akan dijelaskan oleh pembentang-pembentang selepas ini. Saya harap semua yang menyaksikan rancangan ini dapat istiqamah, ya, dengan rancangan kita setiap kali kita tayang, supaya kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Dan sebar-sebarkanlah, share banyak-banyak supaya kesedaran ini tersebar ke seluruh negeri Kelantan dan ke seluruh negara kita, ya, sehinggalah masyarakat kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, itulah sedikit yang boleh saya kongsikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat sama-sama dijadikan sebagai panduan kita.
Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.